Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syazwan daripada Puchong. Berkenaan SIS ni, mula-mulanya isteri saya tu dia mengadu sakit perut di bahagian kanan. Dan kebetulan memang kami dah tahulah isteri saya tu mengandung, tak silap pada masa tu dalam 3 minggu saya tak silap. Ini tarikh pada 2 Ogos yang lepas. Dan kami pergi ke satu klinik di Kota Damansara. Memang doktor tu kami dah biasa dengan pregnancy yang sebelum ni. Dan bila pergi ke sana, dan juga pada hari tu sebenarnya birthday isteri saya. Konon-kononnya macam nak tengok baby lah pada hari yang istimewa lah untuk dia kan. And then tiba-tiba doktor diagnose, doktor terkejut. Rupanya isteri saya ada ovarian cyst. Lepas tu dia punya ovarian cyst tu multiseptated, maksudnya ada 2 macam kembar lah yang tergantung pada ovari tu. Dia punya risiko kat sini, cyst tu kalau dia mengembang mungkin boleh efek pregnancy ataupun boleh efek ovari itu sendiri, mungkin boleh berbelit lah kalau cyst tu makin besar. Dan apa nak jadi, isteri saya pada hari tu daripada nak happy, nak sambut birthday, tiba-tiba dia jadi down, jadi stress, dan dia punya pregnant, dan kami runsing lah, saya sendiri pun runsing lah, takut dia punya efek kepada pregnancy dia tu. Dan apa nak jadi, doktor yang kami pergi tu doktor GP biasalah, dan doktor tu recommend untuk jumpa pakar. Dan kebetulan sebelah rumah saya tu ada seorang doktor pakar, doktor pakar ONG. Dan kami pergilah ke sana seperti yang disarankan oleh doktor tersebut. Lepas tu bila jumpa doktor tu, rupa-rupanya bila doktor pakar ni diagnose, yang ni keesokan harinya 3 Ogos kami pergi, rupa-rupanya cyst tu mengembang. Sama ada tak tahulah, mungkin akibat daripada isteri saya, daripada tak stres jadi stres, yang pada mulanya sebelum tu, sehari sebelum tu, cyst tu berukuran dalam 4.5 cm. Dan keesokannya bila jumpa pakar tu, cyst tu berkembang menjadi kepada 7 cm. Dan bila dapat tahu, lagilah isteri saya makin stres, makin down. Dan apa nak jadi, doktor sarankan untuk buat blood test. Untuk buat blood test lah, untuk jenis-jenis test tu adalah dia sebutkan tapi saya lupa apa nama test tu. Dan result tu keluar keesokan harinya 4 Ogos. Apa nak jadi, kami pergi ke klinik tu dalam pukul 7 petang, kebetulan sebab result tu baru sampai. Kebetulan rumah dan klinik tu pun dekat sebelah sahaja. Dan daripada result tu kami konsult doktor, bercakap dengan doktor, rupa-rupanya cancer marker tu tinggi. Cancer marker tu tinggi, tapi doktor nasihatkan jangan runsing sebab dekat cancer marker tinggi tak semestinya akan jadi kanser. Tapi itulah, bila kita tahu badan kita sakit, of course lah, kalau saya sendiri pun saya tahu sakit, saya pun akan runsing. Dan apa nak jadi, pada mulanya kami nak rahsiakan benda ni daripada family, terutamanya belah perempuan lah, belah isteri saya lah. Tapi saya rasa benda ni kita tak boleh rahsiakan, sebab saya tahu isteri saya ni bila dia down, kebiasaannya dia akan cari keluarga dia akan bercakap dengan keluarga dia, dan saya nasihatkan dia ceritalah benda ni kepada baba mama kan, dengan harapan mungkin ada nasihat apa yang boleh dikongsi dengan mereka. Dan apa nak jadi, lepas tu daripada selepas pada ambil result blood tu, dalam pukul 7 lebih maghrib, saya terus shoot kepada ke Seri Petaling, rumah mertua saya. Dan jumpalah selepas solat maghrib jumpa, dan kami pun bagi tahulah yang isteri saya ni pregnant. Pada mulanya mereka tak tahu. Sebenarnya peringkat awalnya tak nak beritahulah, tak nak berkongsi lah. Tapi disebabkan sis ni terpaksalah bercerita juga. Dan apa nak jadi, terus mertua saya, Puan Zalina dengan Haji Abdul Hakim, dia terus recommend TF dengan Riovida. Sebelum pada kejadian ni, mereka pernah ceritalah pasal for life ni, apa ubat ni, tapi yelah, kita bila badan tak sakit, kita tak rasa nak ambil benda tu. Tapi bila dah macam buntu jalan, dapat tahu yang isteri saya dapat cyst apa semua, terus ambil, kebetulan stok ada kat rumah, terus ambil makan. Dan tak silap mertua saya kontak Mama N, tanya berapa dos yang perlu diambil. So Mama N recommendkan
untuk ambil dalam 9 ke 10 biji sekali makan. So terus memula ambil 1 botol dan lepas tu saya terus register jadi ahli, dan tambah lagi 1 botol dan bayangkan dalam tempoh 1 bulan, sebab next appointment dengan doktor adalah 2 hari bulan September. Yang saya pergi tu 3 Ogos, next appointment 2 September. Dan selepas daripada jumpa doktor yang 4 hari bulan tu, doktor tak nak bagi apa-apa pun. Dia tak bagi prescription atau apa-apa medication, dia tak bagi sebab dia kata wife saya pregnant dan dia pun memang tak sarankan untuk buat operation, takut efek baby apa semua. Dan dia kata kita tengok dulu, dia kata doktor akan observe dululah. Akan observe dulu. Saya nak kongsikan sikit lah, kalau nak macam mana nak share ni. Sekejap Share screen kat bawah tu. Oh, nampak tak? Nampak tak yang kantung kecil tu? Itu adalah baby. Yang bawah besar ni adalah sis. Oh. Nampak tak? Saya nampak. So size dia agak besar lah. Kan? Size dia agak besar. Itu yang macam isteri saya runsing lah kan. So apa nak jadi? Dalam tempoh sebulan tu, okay, tak apalah kita, doktor pun tak bagi medication. So apa jalan apa penyelesaian kan. So cubalah makan yang disarankan Mama N tu. So makan sampailah tarikh kepada appointment kami pergi jumpa doktor. Daripada 7 cm yang doktor scan tu jadi kecut kepada 3 cm. Dan memang kami bila dengar berita tu rasa nak menangis lah, kata macam alhamdulillah lah, biiznillah kan, dengan tolongan asbab daripada TF dengan Rio Vida ni, sis tu kecut. So sekarang ni wife saya pun tambah lagi, so sampai sekarang adalah botol keempat makan TF, botol keempat. So alhamdulillah benda tu hilang lah, bukan dengan harapan benda tu hilang lah. Dan sekarang ni dia makin mengecil. So saya nak tengok lagi sekali next appointment awal bulan Oktober. Nak tengok sekali lagi macam mana keadaan sis tu, dan mungkin saya akan update dengan tuan-puan sekalian lah. Dan di samping tu juga saya nak kongsi, di samping makan TF dengan Rio Vida tu, isteri saya sebenarnya sebelum ni dia mengalami eczema. Sebelum ni kita dengar cerita banyak orang berkongsi pasal eczema kan. Dan isteri saya juga alami eczema, dan mana tangan dia tu memang sebelum ni memang merekah. Dia eczema ni biasa dia kena dekat sendi-sendi tulang tau. Sendi-sendi tulang dia sampai merekah. Isteri saya kadang tak boleh nak bengkokkan tangan tu, dia tak boleh sebab kadang-kadang luka, berair, dia punya kulit dia tu dah tak licin macam dulu. Sebab sebelum ni isteri saya, sebelum kahwin dengan saya, dia selalu ambil steroid injection. So bila ambil steroid, keadaan macam nampak normal tapi hakikatnya tak normal. Benda tu ada dalam badan. So bila berhenti ambil daripada, sebab masa yang first pregnancy kami unsing takut benda ni efek. Bila mengandung ambil steroid takut efek. So berhenti ambil injection. So kesan kepada dia selepas bersalin anak pertama tu, penyakit eczema dia makin teruk, makin menjadi-jadi, berair, gatal yang kata dia eczema ni, dia gatal dia berlaku yang tahap gatal dia tu berlaku pada waktu tengah malam, pukul 3-4 pagi. Dia datanglah benda tu. Sampai tengah tidur garu-garu, sampai luka berdarah, kadang melekat dekat selimut apa semua kan. So apa nak beritahu, selepas ambil TF dengan Rio Vida, yang powerful adalah Rio Vida, sebab kami cuba buat eksperimen lah, kata mula-mula tu ambil Rio Vida dengan TF sekali, lepas tu kalau lepas tu tinggal ke Rio Vida tu, gatal-gatal yang pada tangan semua tu dia masih ada tau. Tapi bila ambil Rio Vida sekaligus dengan trifecta, dia kulit makin licin, makin cantik, gatal pun kalau gatal pun dah tak perlu orang kata ambil, sebab orang saya selalu ambil satu krim ni dia ada steroid. Tapi sekarang bila gatal dah tak perlu nak sapu-sapu krim. Maksudnya dia boleh tahan gatal. Kalau dulu gatal tu kadang-kadang boleh buat sampai marah. Kalau kita tegur dia tengah garu pun dia boleh marah kita balik. Boleh marah saya balik kan. So nak kata kat sini, Rio Vida is very powerful lah. So siapa yang ada sakit eczema, sakit kulit, cubalah minum. Dan ada lagi 2 perkongsian yang saya nak sebut di sini.
Dan sebelum ni saya ada yang post vaccination. Yang post vaccination saya hari tu 29 Julai tak silap saya. Tapi selepas daripada seminggu tu saya alami demam. Demam dengan batuk yang berpanjangan lah kan. Batuk, demam 3 hari saja tapi batuk sehingga sebulan. Pergi jumpa doktor, doktor bagi ubat, bagi macam expectorant, bagi ubat makan apa semua. Tak tahan, tak boleh, tak lega, tak hilang. Apa nak jadi? Saya berkongsi benda ni dengan Mama Ann. Dia kata, cuba ambil TF Chewable. So saya ambil, saya order TF Chewable. Makan dalam 2 hari, tiba-tiba wife saya tegur saya. Biar awak dah tak batuk dia kata. Oh ya ke, saya pun tak perasan yang saya tak batuk. Sedangkan batuk saya selepas vaksin tu sebulan tak hilang. Alhamdulillah. So TF Chewable tu sekarang ni saya makan dengan anak kecil saya. Dia pun macam ada gatal-gatal sikit tapi saya bagi sekadar macam nak test lah. Berkesan tak TF Chewable tu, nak bagi tahu. Kadang-kadang TF Chewable tu saya berebut dengan anak saya sebab sedap TF Chewable tu nak makan kan. Dan satu produk yang saya nak share yang saya amalkan sekarang ni lah collagen. Saya sendiri ambil collagen. Nak bagi tahu, saya ambil collagen dalam 4 hari, saya punya tumit kaki saya yang pecah tu dia berangsur elok. Dah macam kasar-kasar menggerutu tu dia makin menghilang. Dan juga saya punya lenguh-lenguh kaki, sebab saya ni suka masak. Kadang-kadang 2-3 jam kat dapur tu, kalau sebelum ni bila berdiri lama dah lenguh kaki. Tapi lepas ambil collagen, saya perasan saya punya kaki dah tak lenguh walaupun berdiri lama. Alhamdulillah. Dan saya terima kasihlah kepada pertamanya kepada mertua saya lah kan, kena perkenalkan produk For Life ni kepada kami dan juga kepada upline saya Mama Ann yang selalu duk tanya, duk update, duk ni, dan juga kepada seluruh JDI team lah, coach-coach yang selalu duk bagi nasihat, duk bagi kata semangat kan untuk teruskan bersama JDI System For Life ni. Saya rasa itulah kongsian saya setakat inilah. InsyaAllah ada produk-produk lain yang boleh dicuba dan kalau ada apa-apa yang boleh berkongsi saya kongsikanlah. Terima kasih. Assalamualaikum.